Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Supaya anda tak rugi, tak terlepas apabila Cikgu upload video-video terbaru, anda tak rugi, tak menyesal bila like, share dan subscribe channel Cikgu. Okey, so untuk kali ni Cikgu ingin kongsikan sains tingkatan 1 KSSM dengan tajuk 6.2 sambungan. Okay, sebelum ni kita pergi kepada unsur sebatian. Yang ketiga, campuran. Campuran pula terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Itu maksud campuran. Okey. Sesetengah minuman seperti koktail dan air batu campur ABC tu diperbuat daripada campuran pepecah dan cecair. Okey. So nak buat ais kacang tu banyak yang kita perlu masukkan baru jadi ABC, air batu campur. Okay, so yang ni sandwich pagi-pagi sama juga adalah contoh campuran. Disebabkan campuran terbentuk secara fizikal, campuran juga dapat diasingkan secara fizikal. So kita nak buat sandwich, daripada sandwich yang tinggi tu kita boleh leraikan satu per satu, boleh. Sebagai contoh sandwich lah, roti, sayur dan daging. Oleh itu kita dapat asingkan bahan sandwich tersebut secara fizikal dengan mudah. Campuran ni dia bukan secara kimia, senangnya dia secara fizikal. Okay, teknik pengasingan ada berapa ni? Ada 7. Yang pertama, penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, kromatografi, penapisan. Okay, kita pergi satu persatu. Kaedah penurasan. Kaedah penurasan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tak larut daripada cecair di dalam sesuatu campuran antara cecair dan pepejal. Kalau istilah kita tapih Okey, tapih. Yang kedua, suling. Kaedah penyulingan ialah teknik yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takar didih yang berbeza. So, dua cecair yang berbeza kita boleh asingkan dia melalui kaedah penyulingan. Ni contoh penyulingan. Okay. Ni hasil sulingan lah ni. Kat bawah ni setitik demi setitik ni. Okey. Minyak wangi dihasilkan melalui proses penyulingan. Ni kelopak bunga roh yang dididihkan dengan air dah sekali. Terhasilnya minyak wangi dan air yang terkumpul. Okey. Seterusnya, pemisahan menggunakan magnet. Paku besi yang merupakan logam dan bersifat bahan magnet akan ditarik oleh magnet. Okey. Pasir tidak bersifat bahan magnet. Oleh itu, pasir tertinggal dalam bekas tersebut. Tarikan magnet boleh digunakan untuk menghasilkan dua bahan pepejal yang bersifat bahan magnet dan tidak bersifat bahan magnet. Okey. Besi, nikel, kobalt ialah contoh logam yang bersifat bahan magnet. Emas, gansa dan aluminium contoh logam yang tidak bersifat magnet. Okey. Ada juga, bukan ingat semua logam ni ada sifat magnet. Seterusnya, kaedah pengenapan. Dua lapisan terbentuk, iaitu lapisan air di bahagian atas, lapisan pasir yang terenap di bahagian bawah kita ni. So nampak. Pasir memang tak boleh campur lah dengan air. Okey, kacau macam mana pun memang macam ni.
Pasir ada kat bawah, air duduk atas. Hal ini berlaku kerana pasir tak larut dalam air dan pasir mempunyai ketupatan yang lebih tinggi daripada air. Kita dah belajar dah ketupatan. Oleh itu, kaedah pengenapan boleh digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pemuncal yang tidak larut dalam cecair itu dan terenap di dasar. Okey, kaedah pengapungan. Tadi pengenapan, ni pengapungan. Boleh digunakan untuk mengasingkan bahan yang tak larut dan terapung di atas permukaan air. Sebagai contoh, minyak mempunyai ketupatan yang lebih rendah daripada air. Oleh itu, minyak terapung di atas permukaan air. So, minyak dengan air memang tak boleh bergabung. Memang tak boleh larut. So, yang ni kaedah pengapungan macam mana? So, kalau bubuk minyak, memang minyak terapung di atas. Coro pemisah dapat digunakan untuk mengasingkan minyak dan air. Ni corong pemisah nama dia ni. So kita buka pilih ni. Contoh kita nak ambil air. So air akan turun. Lepas tu kita stop. Tinggal minyak. Kaedah kromatografi. So yang ni nanti buka sekolah kamu boleh buat dengan cikgu. Okey. Kertas turas. Okey. Kita ada lidi. Lepas tu bika. Lepas tu masukkan air suling. Lepas tu kamu buat warna ni. Guna pen. Merah, hijau, biru. Ikutlah. Kaedah pengasingan seperti penurasan dan penyulingan memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk mengasingkan bahan-bahan. Salah satu kaedahnya adalah melalui kromatografi. Kaedah ini biasa digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Selain itu, kromatografi juga membolehkan kita memeriksa jika terdapat bahan pewarna makanan yang berbahaya di dalam sesuatu makanan. So, bahagian makanan boleh cek menggunakan kaedah ni, kromatografi. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam tajuk seterusnya 6.3 Sebatian. Wallahualam. Assalamualaikum.